Itu pada tahun 1928 mereka sudah mencipta bahasa Indonesia itu sebagai bahasa yang Indonesia akan menyatu padukan rakyat Indonesia apabila merdeka nanti. Lebih kurang 270 juta penduduknya berbangga menggunakan bahasa Indonesia walau di mana sekalipun mereka berada. Dan bahasa Indonesia itu sendiri adalah bersifat pemersatu dan mereka menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Inilah sebabnya mengapa mereka menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, manakala bahasa Melayu hanyalah sebagai bahasa daerah. Saya bukan nak mengagung-agungkan bahasa Indonesia guys, tapi kita sebagai rakyat Malaysia haruslah menerima hakikat bahawa bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat berbanding dengan bahasa Melayu di Malaysia. Khairul Onggon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke channel Khairul Onggon. Kepada yang pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen dan share. Saya mendoakan agar kalian dilimpahi rezeki yang berkat, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Guys, hari ini saya nak react satu video yang berjudul Warga Malaysia tapi tak pandai bahasa Melayu daripada channel Sinar Harian. Sinar Harian merupakan sebuah akhbar berbahasa Melayu di Malaysia dengan slogannya Telus dan Tulus. Video ini merupakan petikan daripada wacana Sinar Siri 336 bertajuk Mampukah Bahasa Melayu Tawan ASEAN bersama fellow Institut Kajian Etnik ataupun singkatannya KITA, Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong, yang mana guys bidang kepakarannya ialah etnolinguistik, antropologi linguistik, fenomena peranakan, pembinaan negara bangsa, perpaduan dan integrasi nasional. Benarkah warga Malaysia tapi tidak pandai berbahasa Melayu? Tanpa berlengah-lengah guys, jom kita mulakan reaction dengan kiraan 1, 2, 3. Secara peribadilah, pertama-tamanya kita perlu memperkasakan bahasa Melayu itu di dalam negara kita terlebih dahulu. Setuju. Sebelum kita ingin menyebar luaskannya ke tempat-tempat di luar Malaysia. Sungguh betul. Ya, Sungguh secara benar. peribadi itulah pegangan saya. Bahawa dengan izin, charity begins at home. Maknanya apa-apa yang baik tentang bahasa Melayu itu sepatutnya bermula di dalam negara kita terlebih dahulu, iaitu kita mementingkannya, kita memantapkannya dan segala macam yang lain. Setuju guys, saya sangat setuju dengan kenyataan Profesor. Sepatutnya Malaysia perlu memantapkan dulu, mementingkan dahulu bahasa Melayu di dalam negara Malaysia itu sendiri sebelum menyebar luas ke luar negara ataupun ke peringkat internasional. Tetapi sayangnya kita tidak ada legasi bahasa Melayu semasa. Ya, selalu kita berwacana ataupun naratif kita bahasa Melayu adalah lingua franca pada abad ke-16, bahasa Melayu penting. Itu legasi lampau yang tidak ada lagi sekarang. Setuju. Dan bukan kita tidak ada. Selepas merdeka, kita membina legasi baru. Tetapi kita juga yang meruntuhkannya. Antaranya PPSMI dan segala macam yang lain. Tetapi di Indonesia, legasi itu, yang lampau itu, ya, kita semua bercakap tentang apa legasi lampau. Tetapi setelah mereka merdeka, malah sebelum mereka merdeka lagi, iaitu pada tahun 1928, mereka sudah mencipta bahasa Indonesia itu sebagai bahasa yang Indonesia akan menyatu padukan rakyat Indonesia apabila merdeka nanti. Jadi ini pun saya sangat setuju dengan kenyataan Profesor, di mana Indonesia ada pelbagai etnik, ada pelbagai kaum, ada pelbagai bahasa guys, beratus-ratus, tetapi untuk menyatu padukan kesemua mereka telah bersetuju untuk menggunakan satu bahasa yang dipanggil bahasa Indonesia, yang mana di dalamnya terkandung pelbagai bahasa yang dihimpun, diserap menjadikan satu bahasa, bahasa Indonesia guys. Ada juga bahasa Melayu, tetapi secara
keseluruhannya adalah dipanggil bahasa Indonesia. Bahasa yang mempernyatu ke semua kaum-kaum etnik-etnik yang ada di Indonesia. Tapi di Malaysia guys, macam mana guys? So kita teruskan. Dan setelah mereka merdeka pada tahun 45, legasi itu sampai hari ini bertambah kuat semakin hari. Jadi di Indonesia bukan saja setiap rakyatnya fasih berbahasa negara. Mereka bangga, mereka sayang, mereka taat kepada bahasa negara mereka. Tetapi di Malaysia ini malang sekali lah. Masih ada warga negara yang tak boleh berbahasa negara. Jadi ini sesuatu yang amat tidak kena. Apa erti kerakyatan yang dipegang oleh mereka? Apa erti kerakyatan yang dipegang oleh mereka jika tidak tahu berbahasa Melayu guys? Berbahasa Melayu di dalam negara Malaysia. Ya Allah. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana guys. Tapi benda ni bukan baru berlaku sekarang. Benda ni telah berlaku, perkara ni telah berlaku sejak sekian lama guys. Tapi tidak ada penyelesaian dia. Tak ada jalan alternatif yang disediakan untuk menyatukan kaum-kaum yang ada di Malaysia ni menggunakan satu bahasa, iaitu bahasa kebangsaan, bahasa nasional. Bukan tak ada, ada, tapi kurang sambutan guys. Kurang sambutan. Kita dengar apa yang diceritakan oleh Profesor. Jadi saya kira kita harus selesaikan masalah di dalam negara terlebih dahulu sebelum kita mau menyebarluaskan bahasa Melayu itu ke tempat-tempat lain. Saya kira selagi di dalam negara kita itu bahasa Melayu tak dihormati oleh anak watannya sendiri, saya kira agak sukarlah untuk orang-orang luar ingin menghormati bahasa Melayu versi kita. Okey guys, kita telah selesai menonton video berjudul Warga Malaysia Tapi Tak Pandai Bahasa Melayu dari channel Sinar Harian guys. Sebuah akhbar berbahasa Melayu di Malaysia. Dan ini adalah cuplikan daripada wacana Sinar siri 336 berjudul Mampukah Bahasa Melayu Tawan ASEAN bersama Fellow Institut Kajian Etnik ataupun singkatannya KITA, Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong, Fellow Penyelidik Utama Institut Kajian Etnik ataupun singkatannya KITA, Universiti Kebangsaan Malaysia ataupun UKM. Seperti mana yang dinyatakan oleh Profesor tadi, saya amat bersetuju dengan pandangan beliau mengenai penggunaan bahasa Melayu di kalangan rakyat Malaysia. Yang mana kata beliau, bahasa Melayu perlu dihormati oleh rakyat Malaysia itu sendiri sebelum mengharapkan bahasa Melayu itu berkembang dan dihormati oleh warga asing. Kenyataan ini adalah satu panggilan kesedaran untuk rakyat Malaysia yang mana harus bersungguh-sungguh mencintai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan sebelum bahasa Melayu diangkat ke peringkat global sebagai bahasa ASEAN. Berbeza dengan negara tetangga seperti Indonesia guys. Lebih kurang 270 juta penduduknya berbangga menggunakan bahasa Indonesia walau di mana sekalipun mereka berada. Dan bahasa Indonesia itu sendiri adalah bersifat pemersatu dan mereka menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Inilah sebabnya mengapa mereka menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, manakala bahasa Melayu hanyalah sebagai bahasa daerah. Faktanya guys, bahasa Indonesia telah dipelajari lebih daripada 47 negara dan ada sebanyak 428 lembaga penyelenggara bahasa Indonesia bagi penutur asing ataupun singkatannya BIPA, dan pelajar BIPA pula berjumlah 140,000 orang yang tersebar di wilayah Amerika, Asia Tenggara, Asia Pasifik dan Afrika. Saya bukan nak mengagung-agungkan bahasa Indonesia guys, tapi kita sebagai rakyat Malaysia haruslah menerima hakikat bahawa bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat berbanding dengan bahasa Melayu di Malaysia. Walau bagaimanapun guys, kita berharap agar persahabatan terus kekal antara Malaysia dan Indonesia dan semakin merapat kerana kita adalah negara saudara dan serumpun. Semoga perkongsian video Prof itu tadi memberikan manfaat dan membuka mata semua pihak di Malaysia akan betapa pentingnya menjaga dan menghormati bahasa Melayu agar berkembang dan dihormati serta dikenali di seluruh dunia. Jadi guys, jika kalian ada pandangan, sila tinggalkan komentar kalian dan berikan komentar yang positif serta membina. Setakat ini saja untuk kali ini. Saya Khairul Onggon. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.